Nabi ada beritahu siapa yang sakit kemudian dia pergi berubat sakit dia, sama ada dengan jampi ataupun dia guna apa-apa ubat untuk nak bagi hilang sakit, dia ni bukan orang yang bertawakal. Hadis tu dipaham seolah-olah kata kalau sakit tak boleh berubat, jampi tak boleh, berubat tak boleh. Kalau kita jampi, kalau kita berubat, kita bukan orang yang bertawakal. Maka ada orang bila baca hadis ni, dia sakit dia tak ambil ubat, dia duduk di rumah sakit sampai mengerang-ngerang. Orang pakat main tengok ni, pi tak lagi jumpa doktor, tak lagi pi klinik, tak lagi pi hospital, tak lagi. Dia kata dak lah, aku tak maulah jadi orang yang tak tawakal dengan Tuhan. Dia duduk main lagu tu, tak maulah. Dia kata aku penyakit Tuhan bagi, Tuhan ambil balik penyakit ni. Aku tak mau buat, aku tawakal dengan Tuhan. Kalau Tuhan nak bagi sakit pun aku tawakal, kalau Tuhan nak bagi aku baik pun aku tawakal. Dia duduk main macam ni. Pasal apa? Pasal dia baca hadis ni satu, dia tak baca hadis lain lagi. Okey, ni dia nak beritahu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Mas'ud dan daripada Ibni Abbas dan daripada Imran bin Husain dan lain-lain lagi. Dan hadis ini hasan lagi sahih. Sebahagian ulama kata ini hadis sahih. Okey. Masalah berubat dengan besi panas, kerana berubat itu melepaskan diri daripada nama tawakal kepada Allah. Now dia nak bincang. Demikianlah disebut dalam hadis tadi. Kalau begitu, dia kata apa makna perbuatan Nabi SAW buh besi panas kepada sahabat yang sakit? Kalau kata guna ubat untuk nak berubat orang sakit ni dianggap tak bertawakal, dah tu hadis yang kata Nabi guna besi panas berubat sahabat yang sakit ni macam mana? Adakah Nabi tak bertawakal? Itu persoalan dia. Kerana berubat, jikalau melepaskan diri daripada nama tawakal, maka jadilah perbuatan Nabi itu berlawan. Satu orang meriwayatkan tak boleh, satu orang meriwayatkan boleh. Dia kata, kalau begitu ni macam mana? Peninglah kita kalau kita sakit nak pergi ambil ubat ke tak ke? Satu hadis kata jangan ambil ubat, kalau hampir ambil ubat hang tak tawakal. Satu hadis kata Nabi sendiri kalau sakit, Nabi suruh orang berubat dia. Tadi kita baca Nabi sakit kulit, Nabi suruh salma, pergi buat inai tempek di tempat sakit. Adakah Nabi tidak bertawakal? Dua hadis nampak macam bercanggah. Ni macam mana? Dia kata, jawapannya dia kata, maka adalah dua hadis itu sebenarnya tidak berlawan. Dia kata, maka makna berubat melepaskan daripada tawakal, jikalau diiktikadkan berubat itu memberi bekas dengan sendirinya akan sakit itu, yang tu yang kata tak bertawakal. Dia kata saya kalau demam, saya pergi ambil ubat di klinik tu, ambil ubat klinik tu mesti baiknya. Itu tidak bertawakal. Sebab apa? Sebab pergi ambil ubat itu ikhtiar. Baik daripada sakit, Allah yang boleh bagi. Kalau orang ni dia duk faham kata kerana dia pergi buat tu, kerana dia pergi ambil ubat tu dia lega, ini orang tidak bertawakal. Dia kata itu maksud dia. Dan i'tiqad yang demikian itu salah. Apabila salah, terkeluarlah dia daripada tawakal. Dia kata itu maksud dia. Dan ada pun kalau beriktikad berubat itu tak bagi bekas, yang memberi bekas, yang menyembuhkan sakit itu ialah Allah. Dia kata maka tidak keluar ia daripada tawakal. Dia ikhtiar pergi ambil ubat, tapi dia bertawakal kepada Allah. Yang nak bagi lega ni siapa? Allah. Bukti dia apa tuan-tuan? Berapa ramai orang sakit berubat tak lega. Dia faham kata ni pakar ni cukup bagus ni, pakar ni cukup bagus, masuk tengok muka dia ya RM120, tak ambil ubat lagi. Pasal apa? Pasal bagus. Semua orang kenal, ma'ruf. Dia ni sudah dikenali oleh semua orang. Dia ni dengan penyakit ni kira memang menjadi dengan dia. Masuk tengok muka dia ya. Assalamualaikum doktor. Dia pun kata waalaikumsalam. Duduk RM120 lah. Sembang sikit, tulis ubat apa sikit. Dia kata tak apa haji, haji balik, haji makan ni sehari sekali lah ubat ni. Sehari sekali haji boleh kan dengan ubat-ubat ni? Dia ni kata saya tak apa nak boleh pergi ubat, tak apa haji makan sehari sekali lah, insyaAllah haji seminggu insyaAllah okey. Keluar 200 juga.
120 apa jumpa, consultation fees dia panggil. Jumpa tu 120, hal lebih tu harga duit ubat 250. Balik uang kita pun melelong. Dia kata demam sikit 250 tak kena. Okey, bukan semua orang pergi jumpa dia bayar 250 balik lega. Ada hak balik lega, ada hak balik lorat lagi. Hak balik lorat lagi pun ada. Pasal apa dia ni balik lega? Pasal Allah izin dia dan dia lega. Dia ni pasal apa balik ke dua lorat lagi? Pasal apa? Pasal Allah tak izin. Jadi betulkan i'tiqad kita. Kita pergi jumpa dia ambil ubat, itu ikhtiar. Lega Allah yang bagi. Kalau macam ni punya ada dalam hati kita, kita tidak dianggap sebagai orang yang tidak bertawakal. Kita masih bertawakal kepada Allah. Baik, hanya berubat itu ibarat orang lapang ambil makanan makan. Lebih kurang macam tu. Awak kalau kita lapang, kita makan, kita tak bertawakal kah? Dah. Makan itu ikhtiar untuk nak kenyang. Allah yang bagi kenyang tu. Rasa kenyang tu Allah bagi. Berapa ramai orang Allah tak bagi. Allah tak bagi kenyang. Maka dia jadi satu orang yang tamak halobah, tak tahu kenyang. Tidak ada berkah dalam hidup dia. Dan alhaakumut takatsur ni. Orang yang takatsur ni, dia tak pernah kenyang. Tak pernah kenyang. Dia cari duit sebulan dapat 3,000, dia cari duit sebulan dapat 5,000, dia cari duit dapat 10,000, dia cari duit dapat 50,000, dia cari duit dapat 100,000 sebulan. Tak cukup. Tak cukup. Pasal apa? Pasal dia tak kenyang. Pasal apa? Allah tak bagi dekat dia rasa kenyang dengan apa yang dia dapat. Dia tak kenyang. Maka makan itu ikhtiar. Kenyang tu Allah bagi. Dan ibarat orang dahaga ambil air minum, dia kata rasa dahaga, oh saya tak minum lah, saya serah kat Tuhan benda ni. Jangan, kena minum. Ada tu kalau minum boleh hilang dahaga ke? Itu atas Allah. Ada orang minum tak hilang dahaga, lagi duk minum, lagi duk minum, tak hilang dahaga dia. Ada orang segelas kena, Allah bagi dekat dia hilang dahaga. Maka orang yang minum dan dia tahu ini minum tapi dahaga hilang, kadang ini Allah yang tentukan, dia bertawakal kepada Allah, dia kata. Dan ibarat orang yang panas pi mandi, sama, dia kata panas pi mandi. Maka ibarat orang yang datang mau membunuh lalu lari. Ni dia nak buat contoh. Mai satu orang tala betul dengan kita, bawa parang angkat lagu tu punya nak bunuh kita. Kita duduk berdiri cegat, tawakal. Yang tu masuk hospital tawakal Kuala Lumpur. Pergi masuk hospital tawakal Kuala Lumpur. Dia main dengan parang macam tu, tunggu apa lagi? Larilah. Larilah. Dah, saya silat gayung bukan takat mandi sintok 5, saya mandi minyak. Tali pinggang hitam, nak lari pasal apa? Dalam duduk lari pasal apa? Kena kau ni, ambil. Masuk hospital. Dalam agama dia kata apa? Macam tu punya orang serbu main lari. Dia kata lari itu usaha kita. Kita tidak boleh tunggu dan bertawakal sahaja. Ni dia nak bawa contoh. Dan dia kata maka Tuhan jadikan kenyang dengan makan, hilang dahaga dengan sebab minum, dan Tuhan jadikan sejuk dengan sebab mandi, Tuhan jadikan hidup dan masih bernyawa dengan sebab lari daripada orang yang namanya takik tadi ni. Dan Tuhan jadikan sembuh sakit pada waktu berubat tadi. Bukankah berubat itu menjadikan kita sembuh daripada sakit? Ikhtiar, dan Allah anugerahkan dekat kita. Maka itu tidak bermakna kita tidak bertawakal. Baik, lepas ni dia masuk bab fir rukhsah fi zalik. Dia ni kena baca juga ni. Dia itu bab yang menyatakan boleh jampi. Dia kena baca juga. Tadi hadis kata tak boleh jampi. Kalau jampi dia anggap tidak bertawakal. Ni pula hadis mai kata boleh jampi. Ketahuilah saudaraku, telah disebutkan di dalam hadis larang jampi tadi. Datang pula hadis yang bagi tahu boleh jampi. Dikeluarkan hadis ini oleh Imam At-Tirmizi an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi ruqyah anil huma wan namlah. Maksudnya diriwayatkan pada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
telah memaafkan pada jampi daripada kena sengat umpama kala jengking ataupun ulang dan sebagainya. Okey, Nabi SAW rukhsah, memberi keizinan ataupun kelonggaran apabila satu orang ni kena ketip menatang bisa, maka dia boleh jampi untuk nak hilangkan sakit dia. Ini hadis dia. Dan daripada kena penyakit namlah. Namlah ni maksud apa tuan? Kalau Quran an-namlu. Namlu ni maksud semut. Penyakit namlah. Kalau tengok makna dia, dia kata penyakit namlah ni penyakit macam kena gigit semut. Dan sebahagian orang memaknakan perkataan namlah ni, penyakit namlah ni penyakit kayak. Sakit kayak. Tuan pernah tengok orang kena kayak, dia kena dia macam melepuh. Dia macam melepuh. Lepas tu dia melarat. Lepas kata ada kayak apa? Kayak tali pinggang, kayak selendang, kan? Dia start tang pusat ni. Lepas tu dia duduk pi. Dia duduk pi. Sakitnya Allah Ta'ala yang mengetahui. Sakit. Ada kawan tokok cerita kat tepi pula. Dia kata bila mereka rendang apa-apa lagi sakit. Dia. Wallahualam. Saya pun tak pernah kena. Wallahualam tak mau kena. Kan? Tapi duk dengar ni kawan hak kena ni. Ada kadang-kadang kawan duk ikut dia, duk ikut kuliah kita tetap ni, kita kena. Tak nampak dia. Minggu ni tak nampak, minggu depan tak nampak, 3 minggu tak nampak. Saya kalau hak mana yang close ni saya telefon. Dia lepas susah nak tuang tu. Saya telefon. Saya kata mana pi ni lama tak nampak ni. Masya Allah, dia kata ustaz cakap suara pun bunyi nak teriak. Awak pasal apa kata? Saya kena kayak, dia kata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata bila kena? Itulah daripada tak pergi kuliah tu mula tu, kata. Allahu akbar. 2 minggu 3 minggu ada tu. Ada, dia kata. Sakit ustaz, dia kata. Ni yang kata namlah ni. Sakit kayak ni. Sakit ustaz. Saya kata kena tang mana? Dia start perut ni kat pusat ni, kata. Dia melarat ustaz. Selama ni duk dengar daripada duk abang ni kayak selendang, dia kata dia duk pi ustaz, dia duk pi. Ni ada pula depa mai tengok ni daripada abang pula kalau bercantum hang habis. Allah. Ni hak duk buat mai hadis maudhu' ni pun banyak. Mai duk mai abang macam tu. Dia kata depa kata ustaz ni kalau cantum depa kata habis. Depa kata agak dia pi 3/4 dah pinggang ni, dia dah pi 3/4 dah. Menurut panggil orang baca Yasin, depa kata. Saya pun dengar, saya kata lah sampai tahun dah. Lah sampai tahun dah. Dia kata lebih daripada setengah dah belakang ni, dia duduk pusing. Dia tak mau stop ustaz. Habis dah pi ni, dia kata. Hak klinik hospital ni awal dah pi ni, hak mana depa kata boleh duk buat ayak tawak lah, depa kata nu kawan nu terai habis. Dia duk pi lagi ustaz, dia kata. Dia duk pi lagi, sakit ustaz. Ni sampai ni, dia kata ni sampai tahap ni, dia kata nak berjalan pun tak boleh. Tak tahu betul tak betul. Berjalan pun tak boleh, kena di perut. Tak boleh ustaz, dia sakit ni, dia bukan sakit di atas kulit ni, dia kata dia sakit, rasa sampai macam dalam urat perut tu, dalam usus perut tu sakit, dia kata. Kira Allahu Akbar ustaz, dia kata saya ni pun bukanlah kata merap sangatlah, dia kata duk sakit ni memang kita ni tak layan lah sakit ni, dia kata. Tapi ni sampai duk atas kaki ni macam demam kora, dia kata duk apa jenis kain pun tak boleh kena, apa jenis kain pun tak boleh kena. Tidur nak selimut tak boleh. Hari tu masa dia kena di depan ni, dia kata boleh duduk tidur terlentang. Ni roundabout dah pergi sekerat dah, dia kata kena duduk tidur mengiring lagu tu ya. Kadang-kadang bila dah lena ni kita terlentang sikit kena, dia kata bangkit pukul 3 pagi riau, kata ustaz sakit ustaz. Dia kata tak mau ustaz, kayak-kayak ni semua tak mau. Ni tuan-tuan ni yang kata namlah ni. Namlah ni macam ni. Nabi SAW kata apa? Dia kata dan apabila orang yang kena penyakit seumpama ni, kena ketik menatang bisa. Ni dia kata kena jengking, scorpion. Kan? Apa? Kala jengking. Kena. Dia bisa dia duduk tahunan tuan.
ekor belakang tu kan, speed tu action dia, dia speed tu tak ada apa lagi, dia lipat naik ekor tu, dia cont begitu sebulan sikit kan. Nabi SAW kata, siapa kena sengat menatang bisa, sama ada kala jengking ataupun ulang ataupun sebagainya, ulang kapak malai, nama pun kapak malai. Pasal apa panggil kapak malai tuan? Pasal dia malai, dia memang tak duduk tu kan, dia duduk di padu pokok serai. Ni bagus yang nak pergi potong pokok serai, no bini nak masak, dia kata abang pergi potong pokok serai sikit, keluar lenggang elok ya, dengan kain pelikat baju tak pakai, pergi kat padu tu, pegang tu kepala kapak malai pegang ngap kena bunyi, so hospital ICU tu. Nabi SAW kata apa? Kalau kena menatang bisa ataupun kena penyakit namlah, penyakit kayap ni, iaitu penyakit macam bintik-bintik terbit daripada rusuk pinggang, kayap mah dia kata, maka ruqyahkan dia, bagi dia lega, jampi. Nabi kata, ketahuilah, kata Imam At-Tirmizi, bermula hadis itu hasan lagi gharib, dan katanya lagi pada bab ini ada riwayat daripada Buraidah dan Imran bin Husain dan Jabir dan Aisyah dan Talq bin Ali dan Amru bin Hazam dan juga Abi Khuzamah. Baik, masalah dia kata menjampi sengat kala dan juga mata orang hasad. Yang ni dia ada tajuk besar bulan depan. Okey, dak ni nak baca sikit lagi, tapi tajuk ain tu bulan depan. Dia main subtopik, dia kata nak jampi orang yang kena ketip menatang bisa dan orang yang kena penyakit ain. Penyakit ain. Ain ni maksud apa tuan-tuan? Mata. Kan anak kita masuk apa pasti masuk taski, ustazah dia, ustaz duk mengajar di sekolah tu, ainun, uzunun, duk abang, anfun, duk abang ni. Ainun maksud dia apa? Mata. Dia ada satu penyakit, dia dipanggil penyakit ain. Apa dia penyakit ain ni? Penyakit ain ni penyakit yang berpunca daripada mata yang dengki kat kita. Dia ambil ain. Dengki ni tuan-tuan, dia main pada mata. Satu orang tengok kita, nampak kita ni ada lebih. Dia ni lebih dari segi rupa parah ke, dia lebih dari segi rezeki ke, dia ni lebih dari segi ilmu ke, akan ada orang dengki. Akan ada. Padahal orang yang ada kelebihan ni tak buat apa pun kat dia, tak buat apa pun kat dia, tapi dia dengki. Maka kerana mata tengok orang yang ada kelebihan ni, hati dia main dengki, dia buat satu benda tak elok dekat orang tu. Benda tu dipanggil ain ataupun punca daripada hasad dengki orang. Dia kata itu harus ia dengan dalil hadis yang datang riwayatnya daripada Imam At-Tirmizi. Kata dia Imran bin Husain, an Imran bin Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ruqyah illa min ain aw humah. Maksudnya diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada jampi, maksudnya tak ada jampi, tidak ada ruqyah, melainkan pada penyakit ain, penyakit orang dengki kat kita, yakni mata orang hasad kepada kita, dan juga penyakit kerana kena sengat menatang berbisa. Dua penyakit ni dia kata ubat dia jampi. Okey, masalah dia kata menjampi sengat menatang berbisa dan ain sajakah yang harus, penyakit lain tak boleh jampi? Dia tanya. Tidak lain daripadanya, kerana berdasarkan hadis tadi dia kata tidak ada jampi melainkan pada dua penyakit sahaja. Maksudnya lain daripada dua penyakit ni tak boleh jampi ke? Itu persoalan dia. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, adapun perkataan la ruqyah illa min ain au humah, maka telah berkata ulama bukanlah dikehendaki dengan hadis itu
jampi hanya boleh pada dua penyakit itu saja, dan tak boleh jampi pada lain daripada dua penyakit itu. Dan hanya saja yang dikehendaki ialah tiada jampi yang mustahak dan lebih aula daripada menjampi kena ain dan kena sengat mendatang bisa, kerana mudarat penyakit itu lebih teruk daripada penyakit lain. Maksudnya apa? Penyakit apa pun boleh jampi, tapi dua penyakit ni penyakit yang mudarat dia cukup besar, maka jampi sangat perlu bila kena dua penyakit ni. Nah, wallahualam. Lepas ni tuan-tuan, kita akan masuk tengok cerita Nabi SAW pun kena sihir. Bukan kata kita ni, Nabi Muhammad SAW kena sihir. Sehingga kan Nabi ni bila dia kena sihir, dia jadi tak ingat apa benda yang dia buat, dia tak ingat. Benda hak dia buat, dia kata tak buat lagi. Benda hak dia tak buat lagi, dia kata dia buat dah. Bahkan dalam hadis Bukhari, dia kata apa? Nabi bila kena sihir ni, sihir dengan Labid bin Al-A'sam daripada Bani Zuraik. Bila Nabi kena sihir ni, sampai bab hubungan suami isteri pun Nabi lupa. Nabi lupa. Dia terlupa kata dia dah bersama dengan isteri ni. Dia terlupa kata dia tak bersama lagi dengan isteri. Nabi kena sihir sampai ke tahap tu. Hadis Al-Bukhari cerita benda ni. Dan keadaan Nabi ni sampai Nabi bila sedang saja, Nabi doa kepada Allah, minta supaya Allah sembuhkan dia. Nabi doa, summa da'a. Hadis kata ni, Nabi punya teruk ni menanggung sihir yang orang buat dekat dia ni, sampai Nabi ni berdoa dan berdoa dan berdoa, minta supaya lega daripada kena sihir ni. Sehinggalah satu hari Nabi teringat sikit benda ni. Nabi kata dekat Aisyah, dia kata, Aisyah, ingat tak? Dia kata, ingat apa tu bulan depan? Kan? Nabi kata ke Aisyah, Aisyah ingat tak? Ingat tak? Dia kata, ingat apa? Bulan depan. Hadis tu nanti kita jumpa. Nak habang kata sihir itu ada tak ada? Ada. Dan selain daripada sihir, penyakit ain, penyakit orang dengki kat kita, orang buat sesuatu kat kita, Nabi kata ain itu hakun. Nabi kata penyakit dengki yang punca daripada mata itu hakun. Nabi kata itu benar, itu betul-betul ada dalam masyarakat. Nampak kan? Benar ni jadi. Benar ni jadi. Na'udzubillahi min zalik. Kan? Yang penting kita jangan buat jahat kat orang. Orang tak suka kat kita atas kelebihan yang Allah bagi kat kita, itu dia dengan Tuhan. Kita jaga diri kita, dan akan datang insya-Allah dia akan tunjuk doa yang Nabi baca. Yang doa itu asalnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim baca satu doa, minta supaya Allah lindung Nabi Ishaq dan Nabi Ismail, anak dia. Nabi Ibrahim doa kepada Allah dengan lafaz doa tu. Tu pun bulan depan. Lafaz tu Nabi Ibrahim doa minta Allah lindungi anak dia Nabi Ishaq dan Nabi Ismail. Nabi Muhammad SAW guna doa yang sama tu. Doa yang Nabi Ibrahim baca tu, Nabi Muhammad baca minta Allah lindungi dua cucu kesayangan dia, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Doa tu pun bulan depan, insya-Allah, kalau tak ada apa-apa. Nampak tuan? Dan ini adalah protection, dia panggil. Ini adalah satu wiqayah, satu benda untuk nak jaga diri kita. Dan kita tidak buat benda khurafat, benda yang berdosa. Kita buat benda yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.